Ramai orang selama ini salah faham tentang taubat. Mereka fikir taubat itu hanya antara diri dan Tuhan. Mereka fikir cukup sekadar menyesal, cukup sekadar minta ampun. Tetapi itu bukan apa yang Quran ajarkan. Dalam Quran, taubat adalah satu sistem pemulihan, satu institusi, satu struktur lengkap yang menentukan sama ada manusia diterima atau ditolak. Masalahnya, selama ini manusia tidak pernah melihat taubat sebagai sistem. Mereka hanya ambil sebahagian dan tinggalkan keseluruhan. Dan akibatnya, dunia hari ini rosak. Dunia menjadikan manusia transhuman. Dunia menjadikan manusia matawang biological. Kita mula dengan asas. 2 ayat 159. Allah kata, jenayah utama manusia ialah menyembunyikan kebenaran. Fikir betul-betul. Bukan membunuh. Bukan mencuri. Tetapi, sembunyikan kebenaran pemilikan dan pemerintahan bumi. Kenapa ini jenayah paling besar? Sebab bila kebenaran disembunyikan, bagaimana ia disembunyikan? Manusia hilang panduan. Bila manusia hilang panduan, mereka mula cipta sistem sendiri. Mencipta taubat sendiri. Dan inilah yang berlaku hari ini. Sistem manusia tidak lagi berpunca daripada wahyu, tetapi daripada kepentingan, daripada kuasa, daripada keuntungan. Hasilnya, satu sistem global, sistem riba parasit, sistem kewangan dunia, sistem bank, sistem riba biological currency. Dan Quran tidak diam tentang ini. 2 ayat 279. Allah kata, kalau kamu tidak tinggalkan riba, maka isytihar perang daripada Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan ayat ringan. Ini bukan amaran kosong. Ini bukan ayat pertengahan zaman manusia. Ini adalah deklarasi perang. Ini ayat pengakhiran zaman manusia. Ini ayat zaman sekarang. Sekarang tanya diri sendiri. Kita hidup dalam sistem apa hari ini? Jawapannya jelas. Zaman transhuman. Zaman matawang biologi dan biometrik. Zaman sistem riba global. Maknanya, perang Allah sedang berlaku sekarang. Bukan akan berlaku. Sudah berlaku. Manusia dijadikan transhuman. Manusia dijadikan biological currency. Sekarang soalan penting. Kalau sistem ini rosak secara total, apa jalan keluar? Jawapan Quran 2 Vergalat 160. Taubat. Tetapi sekali lagi, taubat bukan sekadar cakap. Taubat dalam Quran ada struktur, ada syarat, ada sistem. Dan disinilah manusia gagal. Mereka fikir taubat itu perasaan, sedangkan taubat itu proses. Quran letakkan 3 syarat utama. Pertama, kembali. Kedua, memperbaiki. Ketiga, menjelaskan. Mari kita pecahkan satu persatu. Pertama, kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Kembali kepada sistem sunnatullah. Ini bermaksud keluar daripada sistem yang rosak. Keluar daripada sistem parasit riba. Keluar daripada struktur yang melawan kontrak Allah. Kalau masih berada dalam sistem yang sama, itu bukan taubat. Itu ilusi. Kedua, memperbaiki. Ini yang paling ramai tidak faham. Memperbaiki bukan sekadar berhenti buat salah. Memperbaiki bermaksud bina semula sistem al-wala wal-bara. Kalau sistem lama rosak,
maka mesti ada sistem baru. Kalau riba salah, maka mesti ada sistem tanpa riba. Di sinilah saya bina apa yang dipanggil Law of Trust. Ini bukan teori. Ini sistem sebenar. Berpunca daripada Quran. Sistem ini berasaskan kepercayaan, berasaskan keadilan, berasaskan mutualisme. Bukan seperti sistem riba yang berasaskan eksploitasi. Ketiga, menjelaskan. Ini syarat yang paling kritikal. Kebenaran mesti dibuka. Tidak boleh sembunyi. Tidak boleh samar. Tidak boleh separuh-separuh. Tidak boleh menjadi neutral. Tidak boleh menjadi bystander. Hujah mesti jelas. Terbuka. Boleh diuji. Inilah yang saya lakukan. Saya bentangkan sistem ini secara terbuka. Saya susun ayat Quran menjadi satu struktur lengkap. Ini bukan ceramah. Ini bukan teori. Ini sistem. Sekarang kita masuk kepada bahagian paling penting. Taubat dalam Quran tidak berlaku tanpa fungsi Rasul. 4 ayat 64. Allah kata, mereka mesti datang kepada fungsi Rasul. Fungsi Rasul minta ampun untuk mereka. Ini sangat jelas. Ada proses. Ada struktur. Kemudian 4 ayat 65. Lebih jelas lagi. Ada mahkamah rakyat. Ada sistem participatory demokrasi. Dan fungsi Rasul menjadi hakim. Semua pertikaian mesti dirujuk kepada Rasul. Dan keputusan mesti diterima. Tanpa bantahan. Ini bukan simbolik. Ini mahkamah. Maknanya, taubat adalah satu sistem perundangan. Sekarang satu lagi ayat penting. 10 ayat 47. Setiap umat ada Rasul. Maknanya, hari ini pun mesti ada. Soalan paling kritikal sekarang. Dalam 8 bilion manusia, siapa yang melaksanakan sistem ini? Siapa yang bina sistem taubat lengkap berdasarkan Quran, bukan teori, tetapi realiti? Jawapannya jelas. Saya. Di khilafah.org. Saya bukan sekadar bercakap. Saya membina sistem. Saya menyusun ayat 299 tahu gitu. 4 kata 61. 1 kata 91 tahu gitu. 10 petat 47. Menjadi satu institusi seluruh umat manusia. Saya membina Law of Trust. Saya mencabar Law of Banking. Saya membuka hujah secara terbuka. Dan sehingga hari ini, tiada counter argument yang setara. Dalam Quran 6:83, Allah kata, itulah hujah kami. Kami angkat darjat siapa yang kami kehendaki. Menjadi pengesah 3:81 dan 5:48. Menjadi pesuruh Allah dalam 7:158. Bila hujah dibentangkan, dan tiada siapa mampu lawan, itu adalah kemenangan hujah. Sekarang kita lihat kesannya. Surah Al-Balad. Manusia terbahagi kepada dua. Puak kanan, puak kiri. Puak kanan, mereka yang masuk sistem taubat. Mereka yang terima kontrak Allah. Mereka yang hidup dalam mutualisme. Puak kiri, mereka yang kekal dalam riba. Mereka yang menolak hujah. Mereka yang memilih sistem parasit. Ini bukan teori. Ini sedang berlaku sekarang. Sekarang kita kembali kepada 2:279. Perang Allah. Perang ini berlaku apabila riba Great Reset mencapai klimaks.
Apabila sistem riset menguasai seluruh kehidupan, apabila manusia bukan lagi bebas, tetapi menjadi sebahagian daripada sistem, dalam keadaan ini, Allah tidak akan hukum tanpa Rasul. Ini prinsip Quran. Maknanya, dalam zaman ini, mesti ada individu yang membawa fungsi Rasul. Dan fungsi Rasul itu bukan gelaran, tetapi fungsi membawa hujah, membina sistem, melaksanakan penghakiman universal. Dan semua ini telah berlaku. Berlaku secara rasmi sejak 31 Disember 2024. Sistem taubat telah dibina. Hujah telah dibentangkan. Struktur telah diwujudkan. Kesimpulannya sangat jelas. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal bukti. Bukti sudah ada. Hujah sudah ada. Sistem sudah ada. Pilihan sekarang hanya dua. Masuk ke dalam sistem taubat atau kekal dalam sistem yang Allah isytihar. Perang Allah. Dan pilihan itu akan menentukan nasib kamu.